Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaidud du'a wal mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'du. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama lagi kita mengisi ruang kelapangan waktu dan nikmat kesihatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis zikrullah, majlis ilmu. Jadi untuk sama-sama kita renung, muhasabah balik kejadian diri kita. Mudah-mudahan dengan keberkatan kita mengingat Allah itu akan mendekatkan lagi kita kepada Allah, dan insya-Allah kita dapat segala kebaikan apa yang dijanjikan oleh Allah orang yang berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi untuk memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita sama-sama memulakan dengan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung pelajaran kita, iaitu masih lagi pada tajuk kejadian diri kita, iaitu pada tajuk kecilnya keindahan dan kesempurnaan insan. Jadi insan ini sebenarnya manusia lah. Kita dah sebut dulu bahawa kita ini istilahnya manusia yang tak lari daripada bila sebut manusia mesti ada kelemahannya. Innal insan khuliqa dha'ifa. Manusia ini kata Allah, aku jadikan kamu, jangan kamu tunjuk hebat. Sebab apa? Diri kamu itu aku ciptakan lemah. Banyak lagi dalam ayat yang lain, khuliqa halu'a, keluh kesah. Sebab sifat manusia ni dia akan ada rasa bimbang, rasa runsing. Jadi tak dapat tidak bila dia bertemu dengan perkara itu, dia mesti cari cara nak tenang. Tak dapat tidak dia akan mengakui kehebatan aku. Jadi banyak ayat yang kita dah bincang sebelum daripada ini. Jadi tajuk kita pada malam ini keindahan dan kesempurnaan insan pada perenggan yang terakhir itu, iaitu kesimpulannya kata tuan kitab kita ini, walaupun manusia dicipta daripada dua unsur yang berbeza dan bercanggah. Apa dua unsur tu yang kita dah bincang, iaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Yang kita dah sebut juga dulu, manusia ni kalau kita tengok memang betul unsurnya jasmani dan rohani. Cuma yang kita dah bincang juga, manusia lupa unsur yang kedua itu. Unsur apa dia? Rohani. Makanan jasmani dia beri, bila lapar dia makan, bila dahaga dia minum, bila nak keluar dia cari baju perhiasannya, bila dia malam dia nak cari kediamannya, dalam keadaan apa saja itu tuntutan jasmani dia penuhi. Jadi yang kita dah bincang juga kata tuan kitab kita ini, unsur rohani inilah manusia sering lupa dan abaikan. Sebab itulah aku utus siapa dia? Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kaedah ilmu akidahnya 25 orang rasul tu yang kita wajib tahu dan percaya, dan yang kita lihat bahawa rasul ni jumlahnya 313-nya. Jadi kena ingat kata Allah, kalau kita lihat bagaimana kata tuan kitab kita ini, inilah yang kita dah bahaskan sebelum daripada ini. Jadi apa kata tuan kitab kita ini, sambung dia lagi, tetapi dengan kekuasaan Allah yang memiliki unsur-unsur dan undang-undangnya telah mencantumkan
kedua-dua unsur tersebut dalam satu bentuk kejadian yang dinamakan manusia. Lepas ni insya-Allah kita lihat teori evolusi Darwin. Manusia ni jadi daripada beruk. Hamba tak mengaku Dia kata manusia jadi daripada kera purba. Ini macam-macam lah teori orang Yahudi. Jadi kita akan tengok betul ke tidak. Itulah mengapa tuan kitab kita ni bincang. Hakikat kita ini, kita tak lari daripada apa dia? Kena mempercayai, meyakini kekuasaan Allah. Apatah lagi sekian banyak kajian saintifik ke, orang kata sains teknologi, lebih-lebih lagi penemuan baru ini akan membuktikan Allah ini hebat. Betul Allah berkuasa. Itulah tak pelik walaupun dalam tu ada juga orang engkar. Orang engkar, kebetulan kawan 2-3 hari lepas dia tanya Syekh, sahabat lama, seorang lawyer Islam lah, Melayu. Dia tak yakin adanya Isra' dan Mi'raj. Kata Taib dalam tu, sahabat anda telah kufur dan murtad. Jadi sambung sikit lagi, mengucap balik, bui sikit lagi, apa dia buahnya? Buah kilahnya, cari bumi selain daripada bumi Allah. Nuktah. Tak tahu, dia tak jawab, dia kata lepas tu. Dia tak yakin. Tak tahulah dia rasa macam mana, sebab alasan dia, kononnya dia kata tak ada cerita pun dalam Quran. Walaupun dia kata memang betul, dia adalah hujah-hujah dia kata memanglah dalam Quran tu surah Isra. Subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa ila akhiril ayat. Ayat pertama dalam surah Al-Isra. Tapi tak ada pun Allah cerita sekian-sekiannya. Jadi kita kena yakin sebenarnya orang macam ni tak berapa cerdik lah. Kalau ayat yang itu sikit bodoh. Tak berapa cerdik. Pasal apa? Kita kena yakin sumber hukum, insya-Allah kita akan bincang juga kata tuan kitab kita ni, kita kena yakin bila diutuskan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di samping beri Quran, kita kena percaya hadis Nabi. Apa dia hadis maknanya? Ya kita dah sebut juga dulu, setiap patah perkataan, perbuatan, sifat dan takrir. Walaupun Nabi tak buat, tapi kalau sahabat buat, Nabi tak larang, itu juga dikatakan hadis. Jadi wal iyazubillah. Hari ni kalau buka laman web ada juga anti hadis Kasim Ahmad, pernah dengar nama Jadi saya pernah simpan makalah dia tahun 80 berapa, 80-an dulu. Dia tak percaya kepada hadis. Kita dah sebut orang macam ni senang aja. Kalau dia meninggal, buku dengan plastik letak dalam longkang. Sebab apa? Tak ada ayat pun dalam Quran yang menceritakan bagaimanakah seorang itu diuruskan bila meninggal. Tak ada. Yang Allah cerita hanya bila tiba masa, malaikat maut tetap akan menjemput kamu. Tak ada pun cerita dalam Quran tentang bagaimana pengurusan jenazahnya, dimandinya, dikapannya, dikebumikannya. Tak ada cerita. Jadi orang macam ni dia kena jawab juga dengan kecerdikan dia mungkin. Jadi hari ni keluar pula dia kata baik ada kait-kaitkan semua. Jadi kita mohonlah moga-moga mereka-mereka ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ini pusinglah kok mana bila kita kenal hakikat kejadian diri kita, kita ni tidak hebat. Sebab kita ni title kita hamba. Hamba. Lagikan kalau pekerja dengan majikan tak boleh nak buat undang-undang dia sendiri. Kalau kerja kata pukul 8 masuk balik pukul 5, tak boleh. Dia kata tak boleh, aku tak nak dengar. Sebab apa? Ikut akulah. Aku nak masuk 8.30, boleh? Tak boleh. Itu pekerja dengan majikan, ini hamba. Bila istilah hamba, ikut tuan suruh dah. Hamba ni lebih teruk lebih teruk daripada taraf pekerja lagi. Jadi kita ini Abdullah, hamba Allah. Jadi kata tuan kitab kita ini, inilah dia unsur kejadiannya, bahawa membuktikan Allah itu maha berkuasa. Okey. Kegiatan kedua-dua unsur tersebut hanya akan dapat melukiskan ciptaan seni hidup yang indah dan bernilai dengan syarat. Ada nilai hidup kita ni dengan syarat. Apa dia? Berpandukan acuan yang telah ditentukan oleh Maha Penciptanya. Dalam ayat bagaimana Allah sebut, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibrah. Celupan Allah ini agama Allah, tidak ada agama celupan yang lebih baik untuk kamu ikuti melainkan dinul Islam. Dan dalam ayat yang lain bagaimana Allah sebut, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrat Allah, fitrah kamu manusia, aku tahu, aku buat kamu, aku tahulah mana penyakit kamu. Maka kalau kamu ada rosak, kamu kena rujuk.
Quran dan hadis Nabi aku, kata-kata Nabi aku, sebab aku tahu. Jangan kamu nak exchange pula. Lepas itulah kita akan bincang lepas ni bagaimana sekarang ni banyak ism-ism, fahaman-fahaman. Sekarang ni apa? Perhambaan moden. Kalau baca Saidun istilah perhambaan moden, bagaimana mungkin ada berkait dengan kita. Pemandu teksi diberi voucher tayar 525. Sebab apa? Perdana Menteri kita tak nak tengok dah perhambaan moden. Alhamdulillah. Sebenarnya perhambaan ni manusia diberi akal dan diberi agama nak membebaskan daripada benda-benda yang macam ni lah. Jadi sebenarnya insya-Allah kita akan tengok kata tuan kitab kita ini, benda-benda macam lah kita perlu fikir dan renung. Sebenarnya ada kaitan dengan seninya hidup kita ni. Kalau ikut apa? Dengan syarat ikut acuan yang telah ditentukan. Senang aja acuannya apa dia? Ikut apa yang aku suruh, tinggal apa yang aku larang. Kadang-kadang orang berhujah pula, kawan-kawan dia kata, Ustaz, Syekh, aku bukan malaikat. Memang aku tahu mu bukan malaikat. Dia jawab macam tu. Aku bukan malaikat, dia kata. Memang betul. Siapa kata kita malaikat? Sebab kita ni, kita dah sebut dulu spesies antara apa dia? Syaitan dan malaikat. Itulah kadang-kadang baik macam malaikat, jahat macam setan. Sebab itu sifat manusia. Tapi dalam keadaan itu kata Allah sebaik-baiknya, fattaqullaha mastata'tum. Buatlah apa yang aku suruh, tinggallah apa yang aku larang sebanyak kemampuan kamu. Itulah dalam wirid kita lepas sembahyang. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan ya Allah, aku mohon kepadamu, jangan kamu bebani aku dengan maknanya tugas-tugas bebanan yang aku tak mampu memikulnya. Sebab itulah kita ni kena selalu minta dengan Allah. Sekarang ni dah Syaban, insya-Allah minta dipanjangkan umur, bertemu Ramadan. Apatah lagi sekarang ni kita dah latih bangun malam. Kan sekarang ni musim qiyamul lail, Euro. Okey juga, ada kebaikan. Kawan tanya dia, Ustaz, boleh ke tidak? Tak ada apa masalah. Tidak apa, cuma pentingnya bangun tu, solat dulu, tahajud apa semua. Tengoklah, itu sukan kan. Kata. Okey. Seterusnya, jadi ingat seni itu mengikut peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa panduan daripada formula atau kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah. Kan kita sekarang pun ada kan formula macam mana nak sihat, formula macam mana kan, makanan organik macam-macam, bioteknologinya banyak sekarang makanan ini kena ni. Tapi kadang-kadang manusia dia pilih makanan untuk nak sihat badan dia, tapi dia jarang nak tengok jenis makanan yang menyebabkan rohani dia, akidah dia rosak. Ingat akidah boleh rosak, kita dah sebut juga dulu. Ini ulang semula. Akidah boleh rosak dengan 3 keadaan sama ada: kepercayaan, i'tiqad, ucapan dan perbuatan. Jadi kena tengok juga apakah makanan yang berkhasiat untuk rohani ada. Mana nak tengok? Dalam Quran, dalam hadis. Jadi benda-benda macam ni kata tuan kitab kita ini tak dapat tidak kena ikut formula atau kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh Allah Maha Pencipta. Maka sudah pasti akan melahirkan lukisan hidup yang tidak seni dan tidak ternilai yang akan mengisi tamadun manusia. Sebab manusia ni hebat bila dia isi kemajuan dia dengan peraturan, bersesuaian dengan peraturan Allah. Itulah kadang-kadang kita pun galat. Bila Allah larang, ada kesan buruk dia. Bila Allah kata buat, ada kebaikan dia. Cuma kadang-kadang kita tak terfikir. Jadi kadang-kadang kita kan selalu selalu kedengkir tu ikut jalan belakang. Daripada masjid tu ikut belakang kan ada 2 kedai kan. Yang merah satu, kuning satu. Sport Toto satu, sukan Toto satu, Magnum satu. Warna kuning. Kadang-kadang kita naik jalan, ada si bapanya anak atas motosikal, dia boleh masuk kedai. Tapi dalam keadaan berhati juga, tengok kiri kanan. Rupanya dia tahu hukum tu tak boleh, tapi tak tahulah daya tarikannya macam mana. Jenis orang macam ni mungkin dia anggap bila dapat tu
sebagai benda yang elok lah. Jadi hamba pernah dulu masa pengalaman mula-mula di Sarawak dulu, wallah alam sekarang ada ke tidak, di belakang jabatan Majlis Agama Islam Sarawak tu, heran, mula-mula pergi orang berhenti, break kereta, break motosikal, semua jenguk dinding. Rupanya keluar rizak kat dinding. Jadi adalah takdirnya seorang staff di sekolah tu, dia tanya, dia kata, ustaz, apa hukum saya main sport toto? Dia tak sebut toto, sport, sukan. Okey, sebab apa saya tengok di kedai tu dia tulis haram di sisi Islam. Dia kata bukan di tengah ustaz, di sisi. Apa pandangan ustaz? Susah juga kalau jawab innamal khamr wal maisir wal ansar wal azlam rijsum. Mungkin orang macam ni tak terima. Jadi fikir sebenarnya macam ni lah. Kuali tu kalau kita letak atas dapur, kalau jamuh dekat tengah dengan kat tepi tu yang mana panas? Dia kata lebih kurang je ustaz. Kalau tentuh yang pemegang dia tu panas, tengah tu panas lebih sikit. Jadi itu yang pertama. Okey, yang kedua dia tanya lagi. Tak puas hati lagi sebab dia nak suruh kata ya boleh sebab sport. Okey, jadi dia tanya lagi, ustaz, saya rasa boleh. Sebab apa? Ini usaha dan ikhtiar saya, memikirkan apakah nombor yang akan keluar. Usaha kan? Usaha tawakal. Lepas tu saya tawakal. Hebat falsafah dia tinggi. Dia kata usaha. Lepas tu kalau tak kena, saya tanya, kalau tak kena, tak ada rezeki, saya niat sedekah. Yang asasnya kita nak sebut, mesti semua ini asasnya ikut acuan peraturan. Asasnya ilmu. Tak boleh pakai logik, sebab walaupun manusia ni hebat, dia beri akal, tapi akal tu dipandu dengan ilmu, dengan syariat. Kan kita dah bincang, terkandung dalam kejadian manusia ini unsur roh, terkandung dalamnya akhlak, ibadat, syariat. Jadi macam-macam dia sebut. Itulah dia. Berkata Imam Ghazali rahimahullah, ini untuk panduan hamba sendiri dan hadirin jemaah sekalian, bila kita nak buat suatu perkara yang melanggar perintah Allah, perkara maksiat, kata Imam Ghazali, la tanzuru ila sigharil khati'ah walakin tanzuru ila man asaita. Jika kamu nak melakukan perkara dosa, jangan kamu tengok kecil besar dosa tersebut. Ila sigharil khati'ah, tak apa dosa kecil, tapi tengok walakin tanzuru ila man asait, kepada siapa kamu buat dosa. Sebab apa? Kita kena ada perasaan takut-takut bila kita buat dosa, tak sempat taubat, susah nak jawab soalan di alam barzakh. Jadi benda-benda macam ni kita kena ingat. Jadi orang-orang ni sebenarnya, manusia ni bila dia ada lagi iman dalam diri dia tahu benda tu salah. Cuma itulah tugas kadang-kadang kita kawan-kawan, sebab minta jauhlah benda-benda macam ni. Yang nak kaitkan tadi, kemajuan manusia ini tidak dilihat daripada kemajuan material, tidak. Kalau benda tu bercanggah dengan Quran hadis, habis. Tidak ada nilaiannya di sisi syarak. Maknanya kata tuan kitab kita ini, nilai seni hidup kita ni tidak bernilai langsung bila bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Sebab itulah kita kena kenal diri kita. Sebab ada yang mengatakan man arafa rabbah arafa nafsah. Sesiapa yang kenal Allah penciptanya, insya-Allah dia akan kenal siapakah hakikat diri dia. Okey, jadi kata tuan kitab kita lagi, maka inilah yang perlu kita lihat untuk mengisi tamadun manusia. Okey, seterusnya diberi tajuk kecil lagi, permusuhan iblis dan syaitan. Ini kita kena tahu bahawa musuh kita selama-lamanya ialah iblis dan syaitan. Di antara dua unsur tadi, maka unsur rohani atau sudut kerohanian itulah yang menjadi tumpuan iblis dan syaitan. Iblis dia tak ganggu masa relax, tak ada. Cuba tengok masa solat. Masa sebelum solat ada iblis ganggu? Tak ada. Adalah sikit masa ambil wuduk tu adalah dah ganggu. Walaan dah ganggu. Yang hamba dah sebut juga dulu, iblis ni ada nama-nama dia. Tak wajib hafal, tak perlu tahu. Ada khinzib, ada walaan, ada dasim, ada zalnabur, macam-macam nama. Jadi bila kita nak ambil wuduk aja, cuba ada kan was-was. Tapi was-was ni pelik pula. Kalau was-was dalam solat, bila imam nak mula rukuk, okey pula dia.
Tapi orang kata nak datang apa? Nak datang zuk dia tu. Jadi hang berkongsikan sedikit. Sebenarnya kita kadang-kadang yang menyebabkan was-was ni asasnya sebenarnya ilmu. Kita yang perlu kena jaga kalau dalam solat ini luar tajuk sikit nak kaitkan sedikit, iaitu rukun tu kena jaga. Yang lain tu sunat ab'ad, sunat hay'ah tu menyempurnakan rukun tadi. Yang kata 13 tadi. Rukun qalbinya ada 2, niat dan tertib. Lepas tu rukun qaulinya ada 5. Dan rukun fi'linya ada 6. Itu yang kena jaga mula-mula. Ini pengalaman lah test anak-anak kita. Okey, sekarang ni cuba sebutkan rukun. Alhamdulillah. Lepas tu kita kata, okey, semayang. Dia pun angkat takbir. Okey, sebut rukun pertama, rukun qauli. Jadi yang ni dia dah select dah. Rukun qauli yang pertama kena ingat. Takbiratul ihram. Mengangkat tangan bukan rukun. Angkat tangan tak ada apa. Tak angkat sah semayang. Tapi banyak kadang-kadang orang tak sah salat sebab apa? Tidak takbiratul ihram. Apa makna takbiratul ihram? Dijelaskan dalam sekian banyak kitab fiqh. Maknanya lafaz Allahu Akbar. Bahkan ulama bahaskan pula apa dia? Lafaznya mana boleh panjang? Allahu Akbar. Tak boleh pada tak boleh tak boleh. Banyaklah bincang-bincang. Sebenarnya kadang-kadang bab niat ni juga bila sekiranya. Jadi banyaklah yang kita nak gambarkan di sini ialah bahawa benda-benda macam ni yang nak kaitkan di sini unsur permusuhan iblis dan syaitan. Bila kita nak solat saja adalah gangguan. Cuba tengok kan dia datang. Add friend dia add. Kita pun yes. Yes beres jadi kadang-kadang benda macam ni syaitan ni cuba relax, tak ada nak ganggu. Masa tengok TV ada diganggu, tak ada apa, relax dia. Cuba masa ambil wuduk nak kerjakan solat, mulalah dia kata cuba ingat kan ada lagi macam-macam lah dia dia suruh inilah jadi syaitan ini fungsi dia apa dia? Kata tuan kitab kita ini, apa yang dia attack ialah unsur rohani. Jangan galat pula dia kata, ustaz pasal apa syaitan ni dia tak usik orang kafir? Sebab dia dah friend dia, tak ada apa sebab dah jadi kroni dia, tak ada masalah. Sebab usik buat apa? Sebab dah memang rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi yang kita ni ingat, bila terutamanya bila nak buat baik saja adalah bisikan-bisikan syaitan. Itulah dalam solat kita kena khusyuk adalah disiplin-disiplin ilmu. Jadi kaitan tadi solat ni yang kena jaga, kita kena ulang kaji balik benda rukun tu yang kena jaga betul-betul, dan kita tambahkan lagi insya-Allah dengan perkara sunat, maka kesempurnaanlah solat kita. Jadi kata tuan kitab kita ini, perang habis-habisan yang diisytiharkan dan memusnahkan jasmani insan, tetapi unsur rohani inilah yang menjadi hiasan kepada akidahnya, akhlaknya dan ibadahnya serta pengabdiannya. Jadi kita kena ingat kekuatan kita ni sebenarnya sebab apa? Sebab unsur rohani yang Allah dah beri campur dalam diri kita. Sebab itulah kaedahnya bila seseorang bayi itu dilahirkan, apa kata Allah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu bila dilahirkan, maka dia dilahirkan atas asas fitrah, suci bersih. Cuma fa abawahu yuhawidanihi au yunasri au yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya lah yang membentuk dia, sama ada nak jadi Yahudi, Nasrani. Maksud di situ kata alim ulama mentafsirkan hadis tersebut ialah nak jadi perangai Yahudi atau Nasrani. Jadi wal iazu billah. Jadi yang kita nak kaitkan di sini ialah inilah asasnya, kita kena yakin bahawa sebab itulah mengapa bila seorang bayi itu dilahirkan, sunnah yang pertama apa dia? Kita kena asak dulu kalimah tauhid. Azan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Jadi mengikut alim ulama juga, kita hidup di muka bumi ni ibaratnya kehidupan kita ni antara azan dan iqamah. Lama mana azan dan iqamah? Sekejapnya. Begitulah ibarat kehidupannya kita. Pasal apa? Falsafahnya azan di telinga kanan, iqamah telinga kiri itu masa lahir. Kerana wahai manusia, bila kamu hidup aku beri nyawa, nafas kepadamu, kena ingat hidup kamu ni tak lama.
ibaratnya antara azan dan iqamah itulah. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena ingat yang kaitan dengan perbahasan kita ini. Okey, inilah yang sewajibnya disedari oleh manusia tentang hakikat pemusnahan manusia yang abadi. Kena ingat musuh kita syaitan, dan tugas dia ialah, maknanya apa dia? Nak hasut kita. Bagaimana nenek kita, datuk nenek kita Nabi Allah Adam dan Hawa disesatkan. Bagaimana disebutkan, la taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi ila akhiril ayah. Allah kata, wahai Adam dan Hawa, kamu dalam syurga ni makanlah apa saja, pergilah ke mana saja, cuma satu aja permohonan aku, la taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pokok ini. Apatah lagi yang memakan buahnya. Tapi oleh kerana ujian ini Nabi Allah Adam tak mampu pada awalnya terlanggar mana, maka diturunkan ke dunia ini. Jadi kalau kita lihat, tidak macam tu saja. Bagaimana Allah ajar, bila kamu terlanjur aku tahu, sebab sifat kamu manusia. Itulah datuk nenek kamu Adam dan Hawa terlanjur, apa yang sepatut kamu buat? Nabi Allah Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sebenarnya adalah doa Nabi Allah Adam AS bila dah terlanjur. Jadi baki lagi apa yang kita tengok ini, kita kena ingat syaitan dan iblis akan attack bila kita nak buat baik, terutamanya perkara yang berkait dengan ibadah kerohanian kita. Bila kita nak dekat pada Allah, dia akan serang kita. Yang tuan kitab kita ini kata akan perang habis-habisan, dan kita kena lawan, kena ada mujahadah, kena ada. Tak boleh orang kata apa, ikut aja beres Jadi kena lawan. Sebab apa? Inilah yang memusnahkan manusia. Jadi kalau kita tengok sini, iblis dan syaitan ni, iblis ni head department of syaitan nak mudah. Ada yang tanya apa beza iblis dengan syaitan Jadi sempat rujuk sedikit. Iblis ni dalam Quran ada 52 perkataan dalam Quran. Dr. Abdullah Ar-Razak telah kira, dah memudahkan kita. Syaitan ni ada 69 kalimah syaitan dalam Quran. Maknanya inilah kita kena ambil ingatan, inilah musuh kita sejak daripada Nabi Allah Adam AS. Okey, seterusnya, perjuangan musuh manusia yang tidak mengenal jemu dan bosan itu akan menyesatkan. Apa tugas syaitan? Tak pelik, tugas dia apa dia? Nak menyesatkan. Kan sekian ayat yang kita baca bila Rasulullah SAW menyeru kepada dakwah kebaikan, apa yang tak disebut? Nabi ini seru kepada sesat, walaupun mereka tahu mereka tu yang sesat. Jadi apa? Iblis nak menyesatkan manusia. Yang kedua, menyelewengkan, menipu dan mengelirukan manusia daripada hakikat yang sebenar dalam 3 perkara pokok. Ini kita dah bincang. Rohani ini terkandung dalam 3 bahagian. Dan syaitan ni dia akan selalu merasuk, sesat, seleweng, tipu, keliru manusia ni dalam 3 perkara yang besar ini. Yang pertama ialah akidah. Jadi akidah ni kepercayaan. Kadang-kadang bila kita duduk relax, ada satu perasaan pasal apa Allah ni asyik uji aku saja. Jadi benda-benda macam ni, kata alim ulama, kita terus kena lawan, kena buang. Sebab benda yang macam ni tak merosakkan akidah lagi, tak sampai merosakkan akidah. Tapi kita jangan layan. Kalau layan, habis. Dia mulalah mari ada persoalan, pertanyaan. Sebab kita cara nak lawan macam mana? Kita positifkan benda yang negatif saja. Hanya orang motivasi dia suka sebut katanya, kita positifkan. Sebab apa yang negatif tadi kita kata apalah, terlintas dalam hati. Syaitan kan. Pasal apa asyik aku yang kena uji? Kawan aku relax aja tak ada kenapa. Kita positifkan, rupa-rupanya Allah sayang kepada aku. Sebab apa? Yang aku tahu Rasul 25 orang tu, 5 orang tu dapat gelaran Rasul Ulul Azmi. Apa makna Ulul Azmi? Bukan ada anak nama Azmi Ulul Azmi maknanya yang banyak menerima cabaran dan dugaan. Rupanya aku ni
Bukan tarikh Rasul, tapi Allah sayang. Dalam hadisnya, maksud hadis, bila Allah sayang kepada seseorang hamba, dia akan uji. Bukan maknanya Allah tak uji tu orang tu dia tak sayang, tapi lebihnya orang yang kena uji ni sebenarnya Allah sayang. Sebab apa? Dia nak uji kita ini macam mana tahap keimanan kita. Jadi akidah, lintasan dalam hati apa saja, ingat ini bisikan syaitan, kena lawan. Okey. Yang kedua ialah dari segi akhlak. Sebab rohani ini terkandung bahagian yang kedua, akhlak. Sama ada bentuk akhlak ini yang kita sebut lahir atau batin. Itulah ulama buat penafsiran antara asyirkul asghar, syirik kecil yang tak sampai merosakkan akidah, ialah riya. Ini kawan-kawan ya, riya, ujub, takabur, sum'ah. Benda ni attack hati. Sebab itulah kalau bilang hati ni banyak yang positif ke negatif? Negatif sakit hati, susah hati, apa lagi? Patah hati. Yang tak sebut hati, berkait dengan hati, dengki, hasad, hati, riak, apa semua tadi. Yang elok dengan hati apa dia? Suka hati ya. Suka hati apa lagi? Gembira hati orang tak sebut. Suka hati. Apa? Terah hati Jadi apa dia akhlak ini? Yang susahnya yang batin. Itulah mengapa dalam kita ada disiplin ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia nak jaga amalan-amalan hati, keikhlasan apa semua. Ini benda berkait dengan hati. InsyaAllah zahir kita boleh. Itulah apabila ditanya kepada Rasulullah SAW, pasal apa, apakah ganjaran ya Rasulullah? Puasa ini Rasulullah tak boleh sebut. Sebab apa? Tak disebutkan ganjaran. Kalau Quran satu ayat, satu patah, satu hurufnya 10. Sedekah digandakan sekiannya. Tapi puasa tak ada sebutannya. Sebab apa? Dalam hadis yang panjang disebutkan as-saumuli, kata Allah dalam hadis kursi. Puasa ni aku yang balas. Sebab apa? Puasa ni kadang-kadang banyak berkait dengan batin. Kalau orang makan, kunci pintu bilik makan, tak ada orang tahu. Bila keluar buat muka letih gitu. Kalau kawan tanya, Allah, penat hari ni lah. Panah lagi, jerebu lagi tapi kita dah tahu, tengok tadi pukul 9 dah pergi beli nasi nasi biryani ayam, jangan taruh sambal untuk anak. Jual nama anak pula macam-macam ada. Jadi benda macam tu, kalau dia seorang, kunci pintu bilik makan seorang, tak ada apa. Sebab itulah Allah kata as-saumuli, aku tahulah aku nak balas. Sebab apa? Bendanya ada kaitan dengan falsafah puasa ni, ada kaitan dengan lahir, ada kaitan dengan banyak lebih kepada sifat batin. Itulah dalam disiplin, ringkasnya dalam disiplin akhlak ini, ilmu tasawuf, kita kena ada perasaan apa? Muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah. Kena ada muhajadat nafs, mujahadah, lawan yang syaitan ini. Kena ada al-khauf, takut. Apa dia? Takut, ya Allah, lagu manalah kalau amalan aku tak diterima. Di samping kena rangkai sekali dengan ar-raja, ya Allah, seronoknya kalau kamu terima. Sebab benda-benda macam inilah yang menyebabkan kita akan seronok nak buat perintah Allah. Yang ketiga ialah pengabdian dalam bentuk ibadah kita, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang biasa, solat apa semua tadi. Okey, seterusnya sedikit lagi. Ini diberi tajuk sedikit lagi, manusia dicipta dalam bentuknya yang indah dan sempurna sejak awalnya. Ataupun dengan kata lain, tuang kitab kita ini nak rangkumkan kembali kesimpulannya apa dia? Sebab lepas ni kita akan bincang, betulkah tidak kita ni keturunan daripada beruk purba? Jadi kata tuang kitab kita ini, perbicaraan tentang asal mula kejadian atau ciptaan manusia bukan suatu perkara yang tunduk kepada bukti-bukti yang berasaskan kepada percubaan dan perhatian panca indera. Kita kena ingat, kita dah bincang dulu bahawa kejadian kita ni ada disebut dalam Quran dan dijelaskan sedikit dalam hadis. Banyaknya dalam Quran. Ayat yang kita baca ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Jadi kata tuan kitab kita ini, benda berkait dengan kita dijadikan oleh Allah ni tak memadai, tak cukup dengan kita tunduk, kita tengok kepada bukti-bukti
yang hanya berasaskan kepada percubaan, maknanya buat uji kaji dan pemerhatian panca indera, tak cukup. Kerana apa? Kerana secara keseluruhannya masalah asal kejadian manusia merupakan masalah sejarah yang tidak dapat dipraktikkan padanya metod pemikiran, cara pemikiran dan daya pengamatan batin yang bersifat filosofikal, yang bersifat falsafah, hakikat sesuatu benda, kejadian, atau transcendental. Transcendental ni maksudnya kalau kita tengok ialah suatu perkara ni kalau kita nak tengok benda yang luar biasa. Maknanya suatu fahaman manusia, dia nak tengok benda yang luar biasa ni, dia hanya berdasarkan kepada kajian dan dikaitkan dengan pemerhatian sejarah. Jadi kata tuan kitab kita ini, kedua-duanya merupakan bukti yang masih dalam taraf jangkaan atau hipotesis. Hipotesis ini kita akan bincang lepas ni dalam bab kejadian manusia ni yang dikaitkan dengan teori yang sesat Darwin. Sebab apa? Bila disebut hipotesis bermakna sesuatu pendapat yang dianggap betul, benar, sebagai orang kata apa? Sebagai suatu alasan, sedangkan kebenaran tu belum dibuktikan. Jadi benda-benda macam ni lah kalau kita tengok, semakin kita zaman sekarang ni semakin membuktikan sebenarnya kita tak payah jawab dah. Teori ini terbatal dengan sendirinya. Sebab apa? Kajian membuktikan tak boleh pakai. Sebab apa teori manusia ni? Teori-teori ni akal manusia setakat mana aja, sebab akal manusia terbatas. Jadi kalau kita tengok sini kata tuan kitab kita ini bahawa benda ini tidak dapat dijadikan asas yang konkret untuk membina satu akidah yang pasti dan yakin. Sebab kita kena ingat kembali kepada tadi, asas akidah ialah sumbernya iaitu Quran dan hadis. Itulah dalam kaedah ilmu akidah ada perkara yang kita sebut apa dia? Uluhiyah, rububiyah, dan yang ketiga inilah yang ramai manusia pertikaikan, iaitu as-sam'iyat wal ghaibiyah. Benda yang dengar tapi tak pergi lagi, tak dapat tengok. Ghaibiyat, benda ghaib. Yang kita ceritalah kubur yang hamba dah baca hadisnya sedikit maksudnya. Kubur ini ingat, kita bila dikebumikan nanti, kubur itu boleh jadi salah satu daripada lubang neraka atau taman daripada taman syurga. Hufratan min hufarin nar atau raudatan min riyadil jannah. Macam mana sifat kubur itu hidroliknya, menghimpit dengan tulangnya. Kalau kita fikir dengan logik akal, mampu ke tidak? Kita mesti kata, mana? Tak ada pun tengok kubur tu sistem yang aku pernah galinya macam tu juga 3x6 ya. Tak ada sistemnya. Jadi kena ingat benda-benda as-sam'iyat wal ghaibiyat kita kena yakin dan percaya. Itulah bila cerita kubur ni, cerita ni sebenarnya tak tahulah moral cerita yang dia nak ambil. Ada seorang hamba Allah ni, ini kata guru saya lah, Syekh Nuruddin Al-Banjari, dia kata seorang ni suka menipu, habis kena tipu, anak, isteri, kawan dia tipu. Jadi bila dia meninggal, dia wasiat kat orang rumah dia, kalau abang meninggal, darling letak letak jawapan ni. Dia tulis siap-siap jawapan. Jadi kebetulan berlakulah bila meninggal tu, isteri dia pun selit dah. Lepas pandangan orang, dia selit jawapan tadi. Jawapannya yang soalan dah kita sering tahulah, man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Jadi kebumilah dia. Ini kata guru saya, moral cerita nak ambil. Kita ni confirm Israeliat lah. Jadi moral cerita yang nak ambilnya, orang yang menipu ni, apatah lagi kalau menipu orang, confirm dia menipu Allah. Bila disoal malaikat, man rabbuka, apa dia jawab? 100% cotton. Bertukar kan, kain kapan tu ada tanda. Soal lagi, man nabiyuka, made in China. Kan kena penyakit tu, boleh azab. Jadi yang moral cerita kata guru saya Syekh Nuruddin tadi, yang kita nak ambil di sini apa dia? Amalan di dalam alam barzakh. Ingat, benda barzakh kena yakin dan percaya. Tapi kamu kena ingat bahawa jawapan di alam barzakh ialah dengan amalan.
Yauma la yanfa'u malun illa banun illa man atallaha biqalbin salim. Jawapannya dengan hati yang bersih apa dia? Dengan amalan menjawab semua. Tak boleh hafal Sebab soalan ni anak sering tanya, dia kata, ibu, ayah, bolehkah saya nak hafal jawapan dalam kubur? Tak boleh, dia tak boleh. Orang Arab sendiri pun tak boleh jawab walaupun soalannya dengan bahasa Arab. Sebab apa? Ada orang Melayu dia ralat Dia kata, ustaz, susahlah saya. Sebab apa? Saya tak masuk kelas Arab. Nak jawab macam mana soalan dalam kubur? Soalannya, jawabnya dengan amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benda-benda ghaibiyat, apatah lagi benda berkait dengan syurga dan neraka. Sebenarnya benda tu Rasulullah dah diperlihatkan video yang realitinya semasa peristiwa Mi'raj, kalau kita ingat lagi Jadi benda-benda macam ni, kata tuan kitab kita ini, bahawa belum tentu lagi suatu akidah, kepercayaan yang pasti dan yakin. Sedikit lagi, lastnya ialah, jika Allah tidak menceritakan dalam kitabnya Al-Quran secara pasti tentang masalah tersebut, nescaya tidaklah kita wajib berpegang atau mempercayai dengan apapun juga pendapat yang berhubung dengannya. Ingat, kalau tak cerita dalam Quran dan dalam hadis, maka masalah itu kita tak wajib yakin dan percaya. Akan tetapi oleh kerana perkara itu merupakan perkhabaran yang benar dan mutawatir yang yakin. Mutawatir maknanya sifat Al-Quran kita kena ingat, kalamullah al-mu'jiz al-munazzal ala Sayyidina Muhammad al-muta'abbad bitilawati al-mutawatir. Maknanya mutawatir ni bendanya diturunkan dari Allah kepada Nabi Muhammad, yang insya-Allah kita sambut nanti bulan Ramadan, ada yang disebut Nuzulul Quran. Bagaimana peringkat-peringkat turunannya secara beransur-ansur sekaligus apa semua tu. Jadi kalau kita lihat di sini, kena ingat benda yang macam ni adalah semuanya perkhabaran daripada Allah. Sebab Nabi-Nabi itu daripada perkataan an-naba, berita. Apa tugas Nabi? Bawa berita. Apa dia beritanya? Sama ada dua, basyiran wa nazira, berita gembira ataupun berita yang duka. Ancaman neraka ataupun tawaran nikmat syurga. Jadi akhirnya tuan kitab kita ini sebut, melalui berita yang benar dan mutawatir inilah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya dalam Al-Quran, maka adalah menjadi suatu kewajipan untuk kita mempercayainya yang tidak boleh disyak dan diragukan. Surah yang pertama yang kita baca, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. La raiba fi, pandangan ulama mentafsirkan la raiba fi, tidak boleh ada sedikit pun rasa syak. Kalau ada, kita kena buang. Kalau ada syak, kita berpandangan, kita meluahkan hukumnya kufur wal iyazubillah. Walaupun kita engkar satu ayat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan kitab kita ini tamatkan, dia beri balik ayatnya, iaitu Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Apa dia? Sesungguhnya telah kami Allah menciptakan jenis manusia itu dalam sebaik-baik cara kami menjadikan sesuatu berkelengkapan sesuai dengan keadaannya. Jadi kita kena ingat, Allah ni hebat, beri panca indera, apa semua memang letak tu tempat-tempat yang sepatutnya. Mata, otak ni akal, tempat yang tinggi. Itulah mengapa antara falsafah wuduk. Sebab apa? Kalau boleh bila kita ambil wuduk tu, kita basuh muka. Sebab apa? Falsafahnya nak cuci, gugurkan dosa-dosa berkait dengan apa? Alat-alat panca indera yang berada di muka. Lepas tu pasal apa? Tangan. Dosa yang kita lakukan dengan tangan. Begitulah semua rukun-rukun tadi. Kepala, pasal apa? Akal kita kan kepala. Mengapa tempat-tempat itu antara falsafah anggota-anggota wudu. Jadi yang kedua, kita kena ingat, segala panca indera ini, kalau kita ambil dalam surah Yasin, bagaimana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, kita akhirat. Hamba, hadirin hadirat semua, mulut ini Allah tak beri. Sebab mulut ini confirm, kalau aku beri, Allah kata dia akan nak kelentong aku. Jadi apa?
tangan, kakilah yang akan menjadi saksi. Itulah mengapa nisbahnya kita disunatkan bila solat itu antara bendanya, perbanyaklah tempat kita solat di tempat yang berbeza supaya apa? Benda-benda semua ni menjadi saksi. Jadi banyak lagi lah kalau kita nak kaitkan. Dan akhirnya yang kita kena jaga bahawa janganlah kita termasuk daripada golongan yang Allah asalnya jadi ahsani takwim, tiba-tiba jadi lebih teruk daripada binatang. Yang kita dah sebut juga dulu, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati tapi tak nak mendengar, mengkaji kebesaran aku. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata tak nak melihat kebesaran kejadian aku. Walahum azanun la yasma'una biha. Ada telinga tak nak langsung nak dengar ayat-ayat aku. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Di akhir ayat itu, hei manusia, kamu ni ialah apa dia? Lebih teruk daripada haiwan. Kalau lebih teruk daripada haiwan, tak tahulah daripada apa. Jadi benda-benda macam inilah perlu kita ingat. Jadi kesimpulannya itulah sekadar untuk malam ni. Mudah-mudahan adalah bahan untuk kita renung dan fikir-fikirkan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mohon dengan Allah dipanjangkan usia dalam bulan Syaban ini dan dapat bertemu Ramadan, bulan yang penuh tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sekadar untuk malam ini. Mudah-mudahan adalah sedikit kebaikan daripada majlis ilmu kita. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita yakin bahawa ada manfaat daripadanya. Jadi itulah sekadar untuk malam ni. Jadi insya-Allah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya kamu tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, maka kami ya Allah tergolong dalam golongan mereka yang mendapat kerugian dunia dan di akhirat. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sudahilah kesudahan hidup kami dengan mengucapkan kalimah tauhid-Mu, la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.